Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini semua kita akan sambung waris ifrit untuk bab yang seterusnya, iaitu terperangkap otak di kotak. Aku terlambung jauh. Waktu itu aku seperti terawang-awang. Tiba-tiba sahaja ada yang menyambut aku. Katanya perlu ke sebuah lokasi yang penting, orangnya berpakaian biasa. Gelanggang sakti, laungnya. Diarahkan aku memejam mata. Katanya, jika lepas ujian ini, aku akan kembali. Di manakah gelanggang sakti? Adakah saya sedang bermimpi? Persoalanku tidak dijawab. Perjalanan ini penuh rintangan. Bersedia. Aku sekadar menuruti sahaja. Siapa tuan yang sebenarnya? Tegurku. Aku gurumu, ujarnya. Allahu Akbar. Macam mana aku nak yakin dengan semua ini? Aku mula keliru. Lebih-lebih lagi apabila dikatakan dia adalah guru persilatanku. Saya tiada guru di alam mimpi. Pantas aku menjawabnya. Ini bukan mimpi. Jawabnya. Saya mahu kembali. Balasku pantas. Tanganku dipegang kuat. Lalu dibawa ke sebuah lubang cahaya. Aku tidak dapat bergerak sama sekali. Semakin lama, semakin pantas pergerakan kami. Akhirnya, kami terpisah. Bismillah, aku pasrah. Semakin jauh aku berada di dalam lingkaran cahaya, semakin cuak terasa hati. Keyakinanku menurun. Aku sendirian. Kemana tujuan sebenar? Aku sendiri tidak bersedia mempercayai laluan yang disediakan ini. Lantaran otak berkecamuk melawan rasa diri, kelihatan satu susuk tubuh mendekati, lalu menolakku dengan kuat. Allah! Allah! Jeritku sekuat hati. Sunyi. Aku cuba membuka mata sedikit demi sedikit. Ya, tidak mungkin manusia biasa mampu melakukan perkara itu. Mana guru tadi? Aku memulakan bicara. Tiada jawapan. Siapa di sana? Gementar aku dengan keadaan samar itu. Aku terbaring di atas debu kontang. Dari kejauhan, aku melihat bayangan makhluk itu berdiri tinggi. Aku tidak tahu hendak lari ke mana kerana ini bukan tempatku. Jantungku berdegup kencang. Entah apa yang bakal menanti. Nurin Wafa, soalnya. Siapa di sana? Aku pula bertanya kembali. Nurin Wafa, ulangnya sekali lagi. Ya, saya Nurin Wafa. Pantasku menjawab. Dahiku berkerut memikirkan bagaimana ada yang mengenaliku. Aku sebenarnya tidak faham kenapa aku di sini. Aku diasingkan ketika ini di sebuah tanah lapang yang pasti di hadapanku ada sebuah bintang yang bercahaya besar. Itu antara. Makhluk itu menyatakan padaku. Aku terkesima. Tidak pula sempat aku bertanyakan perkara itu, namun dia sudah menjawabnya. Sangsi. Bagaimana? Kau tak perlu tahu bagaimana ia berlaku. Apa yang pasti, kau perlu sempurnakan tugasan di sini jika berhajat pulang. Mudah penjelasannya. Saya di mana, Tuan? Aku teruskan persoalan. Ini persilangan Antares. Itu Arcturus. Di hadapanmu ada layar untuk kau lihat gerak-geri di dunia. Dakwah, maksiat, gerak, tari, semuanya ada di depan ini. Sambil makhluk itu menunjukkan dua bintang utama galaksi yang tidak diketahui umum secara hakikat. Matahari yang selalu diperkatakan besar dan panas, tidak sebesar bintang yang baru saja diperlihatkan ini.
Jadi, apa yang saya buat di sini? Pantas ku soal kerana berasakan semakin dingin. Kau tak tahu? Dia pelik. Aku sekadar menggeleng. Ini tempat buangan bagi sesiapa yang dihantar supaya cepat mati. Jawabnya. Buangan? Guru tadi yang bawa ku ke sini? Guru mana? Kau telah dipedaya. Jawabnya. Habis, siapa yang bawa saya tadi? Aku hampir menangis. Nama tuannya Rizal. Jawabnya ringkas. Suami saya? Aku terduduk. Sudah. Di hujung sana, ada sebuah pokok. Berjalanlah menuju pokok tersebut. Namanya pokok Zinnia. Dalam perjalanan itu, kau kutiplah apa juga yang berkaitan dengan pokok tersebut dan kumpulkan semuanya. Ada yang di dasar, ada yang terapung, ada juga yang tak kelihatan. Pandang juga pada Antares, kau akan merasai hakikat dunia. Arahan yang diberi olehnya cukup panjang. Baiklah, aku terpaksa akur. Seandainya kau tidak dapat melaksanakannya, aku akan humban kau ke dalam lubang hitam abadi. Maka tiadalah kau kembali. Kelihatan makhluk itu terbang ke sebuah tebing tinggi untuk memerhati. Baik, tegasku. Aku berjalan sendirian mencari pokok Zinnia. Sewaktu berjalan ke arahnya, ada pelbagai sisa pokok yang perlu aku kutip. Ranting, daun, kelopak bunga, semuanya bertaburan. Pokok itu seakan pernah berjalan seperti aku dan terdapat komponennya yang berguguran. Aku kutip satu persatu. Kau inginkan bantuan? Tiba-tiba ada hidupan lain di situ. Siapa kalian? Aku mula ketakutan. Aku Andromedan. Andromedan. Aku di galaksi mana sekarang ini? Gumamku. Aku dikabarkan Andromedan ini berasal dari galaksi Andromeda, sekitar 2,5 juta tahun cahaya dari bumi. Ia di luar Bima Sakti. Munculnya Andromedan di sisiku membuatkan aku yakin bahawa mereka sebenarnya wujud. Antares yang sejauh lebih 300 juta tahun cahaya dari bumi membolehkan Andromedan melihat sekali cahaya bintang itu. Andromedan sensitif terhadap cahaya, namun mereka boleh berada bersamaku ketika ini. Satu persatu ku kutip sisa pokok Zinnia. Apabila tidak mampu lagi menampung, aku serahkan kepada Andromedan membantuku. Terasa banyak pula yang perlu dikutip, sehingga kan pada satu tahap aku ingin berputus asa. Makhluk yang dari tadi memerhati dari tebing tinggi itu menjadikan aku lebih berhati-hati daripada mencuri tulang. Lebih daripada 10 Andromedan membantuku. Masa dirasakan begitu lama. Badan aku semakin lama semakin kurang tenaga. Entah bila aku akan selesaikan tugasan ini. Aku mempercepatkan langkah. Sesekali sisa yang kukutip itu berterbangan kembali. Aku tidak mengambilnya. Andromedan tetap setia membantuku mengutip sisa. Fikiranku melayang kembali. Usai tugasan, aku meletakkan sisa pokok itu di tempatnya. Pokok yang seperti mengalami musim luruh itu aku pegang. Sejuk. Sedang aku menghayati rasa itu, pelbagai perkara bermain di fikiran. Aku menoleh ke belakang mencari Andromedan. Namun yang ada hanyalah makhluk bersayap itu. Selesai soalnya. Ini sahaja yang mampu. Sahut aku perlahan. Benar, ini tempat buangan. Namun, ada juga yang mampu melepasinya kerana iman. Aku dipinta untuk berpesan kepadamu. Itulah perlambangan fitnah kepada manusia yang lain. Pokok ini ibarat manusia yang kau fitnah.
hampir tanggal semuanya, kau ceritakan pada yang lain. Walau dia memaafkan dirimu, setiap satu fitnah bertaburan yang kau kutip itu takkan mampu kau ambil kesemuanya. Hatta Andromedan yang tahu tentang fitnah itu tidak mampu kau sekati penyebarannya. Dia memberikan nasihat. Ya, benar. Adakah aku pernah bersalah? Fikirkan sendiri. Cuma kau berjaya dalam ujian ini. Tapi mengapa aku di sini? Bukankah aku yang teraniaya? Inilah ujianmu, jawabnya. Sempat aku memikirkan masa lalu. Entah umpatan apa yang telah aku lakukan sebelum ini, aku tidak pasti. Setiap satu daripada umpatan itu, pahala sendiri pula dipindahkan kepada orang tersebut. Astagfirullah, aku tunduk. Serentak itu, angin kuat melanggar aku sehingga terpelanting jauh. Badanku melayang-layang tidak terkawal, hendak meminta bantuan pun tidak tahu kepada siapa. Hanya aku dan makhluk itu. Namun, dia sudah tidak kelihatan lagi. Aku tercampak ke sana sini, entah apa nasibku selepas ini. Tidak aku duga, makhluk itu kembali dan terus menolak badanku beserta angin kuat tadi kembali ke jalur cahaya. Semoga berjaya. Aku sekadar mendengar kata ucapannya. Aku tidak mampu berbuat apa-apa hanya dengan melihatnya semakin menjauh dan tidak kelihatan lagi. Kini, aku kembali ke jalur cahaya. Aku lepasi tugas-tugasan atau ujian tadi. Alhamdulillah. Badanku semakin lemah. Perjalanan ini seperti sudah berhari-hari lamanya. Takut tidak mampu pula untuk menghadapi cabaran seterusnya. Apa yang akan menanti di sana? Aku tiba di jalur yang berwarna biru. Badanku terapung lesu di udara. Aku sedar, namun hampir tidak bermaya melawan rintangan itu. Hatiku masih terus berfikir, ikut aku! Gerbang Antares sudah aku buka. Jika mahu keluargamu selamat, turuti sahaja. Satu makhluk tiba-tiba datang menghasutku. Aku terus bertahan untuk hidup. Ya Allah, aku tahu tujuan hidupku. Takkan aku tunduk kepada syaitan ini. Aku menjerit sendirian. Tatkala aku masih berdegil, tubuhku kian longlai. Tenagaku semakin hilang. Jantungku semakin berdegup lemah. Ya Allah, Ya Allah, ada lagi tugasku di dunia. Bukan hidupku untuk merentasi ke alam dia, tunduk kepadanya. Bantu aku. Hidup di tempatku lebih bahagia. Kau akan jadi pemerintah. Ayo denganku. Pujuknya lagi. Tak mungkin. Balasku pantas. Allahu Allah. Aku menangis sendiri. Jantungku digenggam. Otakku dirasakan semakin kecut diperah-perah. Aku semakin hilang pedoman. Ku rasakan darah membuak-buak mengalir. Tanganku longlai. Denyut nadiku hilang. Mulutku terbuka luas. Aku semakin hanyut ke pintu jernih itu. Jantung dan otakku seperti dirosakkan. Aku semakin lemah. Aku perlu hidup. Aku perlu terus hidup. Aku belum bersedia. Saat itu juga aku terus direntak masuk ke pintu itu. Aku belum mati. Aku nak hidup lagi, ya Allah. Aku semakin mendesak. Hahaha. Hilai tawa kedengaran kuat. Allahu Akbar. Aku tidak dapat melihat apa-apa. Rintihku sendiri. Gelap. Tinggal sahaja denganku di sini. Terdengar derap kaki mendekati. Tidak. Degil. Memang patut pun kau kena campak ke sini. Gertaknya. Kelihatan cahaya lilin mula dihidupkan di sekelilingku. Samar-samar kelihatan makhluk itu. Makhluk di hujung itu. Terima sahaja. Tempat kau adalah di sini. Saat aku membuka mata, kedengaran satu suara yang menegurku. Ya Allah, aku di mana? Aku menangis, bukan kepalang. Kau dari Antares? Soalnya. Ya, jawab aku ringkas. Kedengaran keluhannya dalam samar kegelapan. Apabila dia cuba bangun,
kedengaran bunyi rantai yang jatuh ke lantai. Dia diikat, namun dia berusaha untuk mendekatiku. Astaghfirullah, jeritnya. Kenapa? Spontan aku bertanya. Sebenarnya, kau lepas ujian tadi? Matanya dibesarkan. Ya, tapi ada sesuatu yang menarikku ke sini dengan paksaan. Aku mula selesai bercerita. Kau mengandung? Tangannya mula merapati perutku. Ya, tapi aku tersekat-sekat melontar bicara. Dasar Ifrit, bentaknya. Ifrit? Aku semakin sangsi. Sudah tiada teman berbicara, hanya dia tempat aku bercerita. Namanya Nur, insan yang telah lama terkurung kerana tidak melepasi ujian semasa di Arcturus. Satu lagi bintang yang dimasuki melalui gerbang Gapura Sakti. Ketika itu, dia berputus asa untuk menyelesaikan tugasannya, lalu dicampak ke situ. Aku adalah orang pertama yang memasuki lubang hitam ini, walaupun telah ditanda dengan dakwat kuning di dahi. Lulus! Ifrit dah memasuki jasadmu. Ifrit yang ada di jasad kau menanti kelahiran pewaris baharu. Janin suci bercampur syaitan, terangnya. Macam mana pula? Tak mungkin. Aku menafikan. Siapa yang buat kau begini? Suamiku, Rizal. Sah. Dia ada tujuan lain untuk menakluki dunia, sambungnya. Anak saya nanti macam mana? Aku mula cemas. Keluhnya. Aku mula menangis semahu-mahunya. Ruang itu cukup sempit. Entah bagaimana nasib aku akan datang. Adakah aku masih terperosok dalam penjara gelap ini bersama Nur? Ya Allah, rintihku sendirian. Alhamdulillah, berakhir kita satu lagi bab, iaitu berkaitan dengan terperangkap. Dan insya-Allah minggu hadapan kita akan teruskan dengan satu keputusan pilihan terakhir. Terima kasih Tuan. Okey, kita jumpa minggu depan, insya-Allah. Assalamualaikum Warahmatullahi taala wabarakatuh.